Okey, jika awak Google untuk electrical generation in Japan, okey, kita boleh lihat pada gambar-gambar yang ada contohnya wind power generation capacity in Japan, okey, and the world. So kalau kita tengok ni graf yang dekat Japan saja, daripada tahun 1990 sampailah 2014. Okey, kita tengok dia punya kapasiti megawatt, jumlah tenaga yang dihasilkan. Okey, setiap tahun dia makin meningkat. Digunakan wind power. Okey, bermakna dia guna renewable energy, free energy. Okey, tidak perlu bayar bahan mentah untuk beli macam coal dan juga natural gas. Okey, so that's why kalau graf tadi kita tengok, graf yang sebelum ni, slide sebelum ni, dia punya kos untuk penghasilan tenaga tu makin menurun. Okey, sebabnya dia ada bantuan tenaga renewable energy, okey, untuk support dia punya power demand in Japan. Okey, sebab kalau ikut logiknya, okey, semakin ke masa hadapan sepatutnya kita kena hasilkan tenaga elektrik yang makin banyak sebab banyak bangunan-bangunan baru dibuat. Okey, banyak taman perumahan baru dibuat. Okey, jumlah populasi dunia pun makin meningkat. So semua orang nak guna tenaga elektrik. Okey, tapi Japan berjaya mengurangkan kos penghasilan tenaga elektrik dia, okey, disebabkan dia menggunakan renewable energy. Okey, dan data ini baru menunjuk pada wind power, belum lagi kita tengok pada solar dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok data ni. Okey, daripada total penghasilan tenaga di Japan pada tahun 2009, okey, dia membuat pecahan-pecahan ni. Okey, bermakna dia masih lagi kena bayar untuk coal dan juga natural gas yang membawa percentage 28 dan 26%. Okey, kemudian petroleum 9%. Okey, hydro, okey, free energy 8%. Okey, nuklear diperlukan investment pada awal lah untuk membeli rod nuklear, uranium dan sebagainya, 27%. Okay, and ada renewable, okay, 2%. Okay, kalau kita tengok sini, renewable energy just 2% from daripada total 100%. Okay, jadi Jepun sedang cuba menambah percentage penghasilan tenaga elektrik daripada renewable energy. Sebab kalau tengok sini, dia masih lagi perlu keluarkan kos, especially untuk coal dan juga natural gas. Okay, nuklear ni mahal, tapi nuklear ni dia punya first investment tu mahal sebab dia nak beli rod uranium tu tapi once dah beli, dia punya tenaga dia boleh digunakan untuk tempoh jangka masa yang panjang. Sebab uranium punya radioaktif decay dia mengambil masa sehingga berpuluh tahun, beratus tahun. Okay, but the risiko dia pun tinggilah. So berbalik kepada graf primary energy consumption Jepun tadi, kenapa berlakunya penurunan mendadak tu? Okay, disebabkan berlaku yang pertama, ada isu minyak ada dua kali. First oil crisis and also second oil crisis. Okay, jadi bila berlaku oil crisis ni, okay, mungkin dia ada isu yang pertama, harga minyak mentah. Okay, harga minyak mentah ni berubah-ubah bergantung pada keadaan semasa dunia lah. Okay, jika harga bahan minyak mentah ni menaik, jadi kos untuk penghasilan tenaga elektrik tu pun akan makin mahal. Okay, yang kedua tadi harga, yang kedua ialah dia punya stok. Okay, kemudahan untuk mendapatkan minyak mentah ni. Okay, sebab kita tahu bukan semua negara dia ada sumber bahan minyak mentah. Okay, hanya negara-negara seperti negara Timur Tengah yang banyak dia punya sumber-sumber mineral. Okay, Malaysia ada, tapi Malaysia tak banyak macam negara-negara Timur Tengah lah. Okay, disebabkan first oil crisis dan juga second oil crisis,
So penduduk-penduduk Jepun ataupun kerajaan Jepun telah sedar bahawa dia orang tidak boleh terlalu bergantung kepada fossil fuel as dia punya sumber tenaga elektrik. Jadi daripada itu dia buat beberapa improvement. Pertama, energy management. Energy management. So energy management ni adalah kita just upgrade kita punya management, melibatkan kita punya behavior, sikap kita. Jadi untuk upgrade sikap ni orang kata tak perlu keluar modal. Just improve kat mana yang kita boleh improve. Yang kedua, energy efficient equipment. Dekat sini barulah dia melibatkan pelaburan, di mana dia menukar ataupun membeli alat-alat yang lebih energy efficient. Contohnya macam lampu. Kalau lampu yang biasa awak tengok ialah lampu tube panjang tu, pena floor. Itu kita panggil lampu pena floor. Sebatang dia sekali dengan sistem balas, dia consume lebih kurang dalam 40 watt. But if awak tukar kepada lampu LED dengan kecerahan yang sama, lampu LED hanya consume lebih kurang dalam 20 watt sahaja. Half of the power. Kemudian dia upgrade juga in term of efficient process technology, research and development. So kita tahu negara Jepun dia memang kaya dengan teknologi dan antara pioneer di dalam dunia untuk teknologi yang baru. Kita pergi kepada Korean experience pula daripada negara Korea. Investment will be reimbursed from saving during contract period. Reduction of energy cost and consumption through ESCO investment. Generally it takes about 3 to 5 years. Utility, some under the jurisdiction of customer when contracts end. Investment will be reimbursed from saving during contract period. Contract apa? So kita ada satu term yang kita panggil dia ESCO, iaitu Energy Saving Company. Energy Saving Company. Kontrak ni kita label apa dia? Kita bisa panggil dia EPC, Energy Performance Contract. Disebabkan awak tak dapat masuk kampus sekarang ni, kalau awak berpeluang balik ke kampus UiTM Dungun, awak akan dapati kampus kita sedang dalam proses untuk pemasangan panel solar di parking blok sarjana, di parking blok intelek dan juga di hadapan Dewan Aspirasi. Jadi pemasangan itu menggunakan konsep Energy Performance Contract. Dan developer yang buat projek tersebut ialah UiTM Holding. Mungkin awak pernah dengar UiTM Holding. So UiTM Holding pasang solar system dekat kita punya kampus Dungun, tanpa kita perlu mengeluarkan 1 sen pun kos. Itu maksud dia Energy Performance Contract. Pemasangan ditanggung oleh developer. So macam mana developer tu nak dapat untung sebab customer tak bayar untuk pemasangan. So macam mana dia dapat untung? Selepas dia pasang sistem solar dekat UiTM Dungun, dia akan buat satu kontrak. Dalam kontrak dia menyatakan, katakan bil sebelum pasang, katakanlah bil sebelum pasang solar ialah 300,000 sebulan. Selepas sistem solar tu dipasang, dia dapat kurangkan penggunaan bil sebulan sebanyak bil baru selepas dia pasang solar tu, dia dapat jimat RM50,000 sebulan. Jadi di dalam kontrak tadi, EPC tadi, dia memasukkan UiTM Campus Dungun
perlu membayar jumlah perkhidmatan ini 50,000 ni selama tempoh beberapa tahun mengikut kesesuaian dengan kos projek. Okey. So kalau kos projek tu berjumlah RM500,000, bermakna dia UiTM kampus Dungun akan membayar perkhidmatan ni, hasil perkhidmatan ni RM50,000 selama 10 bulan. Untuk cover balik RM500,000. Tapi untuk pengetahuan awak, kos bagi projek solar di kampus Dungun ni bukan ratus ribu lah. Dia mencecah hampir kepada 10 juta ringgit ataupun lebih. That's why dia punya tempoh energy performance contract di kampus Dungun ni, mengikut yang saya tahu, hampir kepada 20 tahun. Itu konsep yang ESCO gunakan, energy performance contract. Seterusnya kita pergi kepada the ASEAN Experience. So ASEAN Energy Award introduced in 2001, a cooperation within the ASEAN Energy Network to promote best practice in energy efficiency management in buildings and industries. There consists of 4 categories: new and existing building, tropical building, retrofitted building and special submission. Maknanya bila ada award ni bermaksud ada competition. Bila ada award bermaksud ada competition. Jadi ini adalah satu cara untuk kita promote ke arah energy efficiency. Bila ada award, semua orang berlumba untuk dapatkan award. So nak dapatkan award ni, dia kena make sure dia punya facility dia jimat tenaga. So bila dia hantar penyertaan dia, judges akan compare between penyertaan tu, bangunan mana yang paling jimat tenaga. Dan dia punya award ni dia buat untuk 4 kategori lah: new and existing building, bangunan baru dan bangunan sedia ada; tropical building, retrofitted building, bangunan yang diubah suai; dan juga special submission. Antara yang pernah memenangi award tersebut ialah pada tahun 2001 Winner Security Commission. Dia menang di bawah new and existing building kategori. Pada tahun 2002 Sutra Harbour Resort, dia memenangi kategori special submission kategori. Pada tahun 2005 Solar Hydrogen Eco House special submission kategori. Pada tahun ini tak ada tahun tapi ini adalah salah satu pemenang dia, Low Energy Office. Low Energy Office. Dan satu lagi pemenang ni adalah Zero Energy Office, dalam kategori renewable energy. Dan bangunan ni ialah bangunan Green Tech, dia terletak di Bangi, Selangor. Kemudian kita ada corporate experience. Company-company yang membuat inisiatif energy efficiency. Contohnya company 3M. Semua orang kenal 3M ni, especially kalau melibatkan barang-barang seperti selotip dan sebagainya lah. Dia ada banyak produk 3M. 3M Energy Management Program. The program is since 1973 aimed at making energy efficiency a competitive edge in the 3M business. Objektif dia ialah control energy cost, improve operational efficiency, reduce environmental impact, ensure reliable energy for 3M operation, develop and implement strategic energy management plan. Itu dia punya objektif. So dia punya history dia, daripada tahun 2000 hingga tahun 2008. So dia dapat mengurangkan jumlah
reduce energy ataupun use net sale by 20% within the period of from 2006 to 2010. Okay. Jadi kalau dia buat produk ni, contohnya dia buat efficient air compressor. Okay. And kilang-kilang dia banyak yang pakai tenaga daripada renewable energy. Okay. Serta produk-produk dia pun di-certified oleh Energy Star Award. Okay, kita pergi pula seterusnya, iaitu contribution of AMAS. Okay, apa benda AMAS ni? Okay, AMAS ni adalah Asian Energy Management Scheme. Okay, Asian Energy Management Scheme. Okay, so Asian Energy Management Scheme ni dia ada keluarkan satu guideline untuk energy efficiency, yang mana guideline tu dia comparekan dengan normal practice. Okay, comply to standard ISO 50001. Okay, mungkin awak pernah dengar ISO 50001. Okay, dan AMAS berada di paling atas, iaitu best practice daripada regulation ataupun practice yang ada ni. Okay. Okay, dalam slide ni dia kata ada group project and individual papers briefing. Okay, but since awak punya kelas sekarang dalam keadaan ODL, okay, jadi group project dan juga assignment yang akan diberi akan ditangguh dululah. Okay, dan akan diberitahu kemudian.